Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersiaran dari Pusanika Universiti Kebangsaan Malaysia. 30 tahun dulu, di sinilah tempat saya berkumpul bersama kawan-kawan sambil makan-makan. Ribuan kisah suka duka mahasiswa UKM berbagai generasi, tempat inilah setia menjadi saksi. Alhamdulillah, Pusanika UKM hari ini sudah berubah wajah, tampak lebih moden dengan pelbagai kelengkapan baharu. Saya kini berada di arena e-sport di Pusanika UKM yang baru saja dilancarkan. Kat sini, para mahasiswa boleh melakukan pelbagai aktiviti berkaitan sukan dalam talian yang saya percaya menjadi kegilaan hampir keseluruhan golongan remaja di seluruh dunia. Jadi, selepas penat belajar dan terasa nak lepaskan tekanan, datanglah beramai-ramai ke arena e-sport Pusanika UKM ini. Sebut pasal tekanan, saya pasti dalam keterujaan para mahasiswa menimba ilmu pengetahuan, pastinya mereka tidak akan terlepas dari pelbagai dugaan dan cabaran yang boleh memberi tekanan. Namun, UKM sentiasa cuba yang terbaik demi memastikan pengurusan diri dan emosi mahasiswa sentiasa kekal terjaga. Tuan-tuan dan puan-puan pewaris watan yang saya hormati sekalian, hari ini ramai antara para mahasiswa terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran seperti kos sara hidup yang semakin meningkat serta isu penginapan yang sebelum ini agak terhad. Namun kita bersyukur kerana sebahagian daripada isu-isu ini sedang kita atasi secara berperingkat. Untuk ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KPT serta Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM yang tidak pernah berkompromi dalam menangani isu melibatkan kebajikan mahasiswa. Saya juga nak berterima kasih kepada para ibu bapa atas sokongan serta kepercayaan yang diberi kepada UKM untuk menjaga anak-anak mereka. Bagi mendepani isu berkaitan dengan rumah penginapan atau rumah sewa, pada tahun 2021, pihak KPT telah memperkenalkan inisiatif rumah sewa siswa merangkumi penubuhan unit pengurusan pelajar luar kampus dan pembangunan portal rumah siswa. Unit pengurusan pelajar luar kampus berfungsi sebagai pentadbir, penasihat, hikmat kaunseling perumahan dan pemantau kepada pelaksanaan program atau aktiviti pelajar luar kampus. Semua universiti awam termasuk UKM telah mewujudkan portfolio khusus bagi pengurusan pelajar luar kampus. Di UKM pula, berdasarkan rekod penginapan pelajar, lebih 70% pelajar UKM sudah mendapat tempat penginapan di dalam kampus. Namun begitu, kita merasa agak sukar kerana masih terdapat baki sekitar 25% pelajar yang tidak mendapat penginapan di dalam kampus. Sebolehnya, kita tak mahu seorang pun mahasiswa yang tertinggal dalam menikmati segala kemudahan yang kita sediakan. Untuk itu, UKM telah merangka dua inisiatif bagi kumpulan pelajar yang tidak mendapat penginapan di dalam kampus. Inisiatif pertama adalah dengan menyediakan kemudahan penginapan tambahan. Pertamanya, UKM telah mengeluarkan lebih 1 juta dana peruntukan bagi pembaikan pangsapuri taman tenaga yang dijangka akan siap pada awal tahun 2024 dan penginapan ini akan menyediakan kemudahan penginapan kepada hampir 500 pelajar, khusus pelajar yang tidak mendapat penginapan di dalam kampus. Keduanya, UKM sedang dalam proses menambah baik kemudahan penginapan di Kolej Idris Al-Marbawi yang akan menyediakan kemudahan penginapan kepada 840 pelajar. Akhir sekali, UKM melalui projek Residensi 181 akan menyediakan 2 blok prangsapuri yang dijangka setelah siap boleh menempatkan hampir 5,000 pelajar. Bagi inisiatif yang kedua pula, UKM juga menyediakan bantuan keuangan dan zakat bagi mana-mana pelajar, khususnya pelajar luar kampus yang kurang berkemampuan. Bantuan ini dimudahkan lagi dengan permohonan melalui sistem e-Prihatin secara dalam talian. Sebenarnya, agenda pemerkasaan mahasiswa bukan sekadar tertumpu kepada isu kos sara hidup dan kemudahan penginapan saja. Pemerkasaan mahasiswa sebenarnya berkait rapat dengan pembangunan secara holistik, merangkumi mengkaya upayakan mahasiswa dalam pengurusan persatuan dan penganjuran aktiviti yang menggalakkan mereka mengekspresi diri,
idea serta kreativiti dengan lebih berkesan. Untuk mengupas dengan lebih lanjut, saya ingin menjemput salah seorang individu hebat di belakang tabir yang memainkan peranan secara langsung dalam merealisasikan mandat besar berkaitan pemerkasaan mahasiswa di UKM. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Profesor Teknologis Dr. Nur Insan Kamil Osman, Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM. UKM telah dilantik sebagai perintis dalam melaksanakan projek pemerkasaan mahasiswa mendahului kesemua IPT dalam negara. Justru, apakah inisiatif yang sedang diambil oleh pihak HEP UKM bagi menjayakan agenda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Universiti Watan. Saya Profesor Teknologis Dr. Nur Insan Kamil Osman, Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa yang kita lakukan adalah kita membina plan strategik HEPA UKM bagi sesi 2023 hingga 2026. Dalam plan strategik HEPA 2023-2026 ada 4 strategi pemerkasaan mahasiswa telah digariskan. Yang pertama, pengurusan aktiviti mahasiswa akan diluluskan sepenuhnya oleh mahasiswa. Yang kedua, pemerkasaan keuangan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa KM UKM diberikan dana untuk memberikan dana tersebut kepada proposal daripada mahasiswa ataupun persatuan mahasiswa yang lain. Yang ketiga, kita buat pemilihan perwakilan pelajar melalui majlis perwakilan pelajar, dan pelajar yang akan melakukan sepenuhnya pemilihan kepada kesatuan majlis kesatuan pelajar. Dan yang terakhir, kita membenarkan pelajar untuk berpolitik sama ada di dalam ataupun di luar. Terima kasih Prof. Tuan-tuan dan puan-puan serta para mahasiswa yang saya kasihi, melihat para mahasiswa berjihad dalam mencari ilmu pengetahuan, terkadang saya terkenang pengalaman sendiri. Jihad ini sememangnya tidak mudah sama sekali. Dalam kegigihan meraih ilmu akademik, ilmu mentadbir diri jangan sesekali diabaikan supaya kita tidak tergelincir daripada landasan yang benar. Justru, anak-anak pewaris watan yang saya kasihi, saya ingin berkongsi sedikit pesanan dan kata nasihat. Untuk menjadi insan hebat, pemikiran positif adalah sangat penting. Nak jadi hebat, berfikirlah seperti seorang yang hebat. Dalam melaksanakan sesuatu perkara, bukan semuanya perlu tergesa-gesa. Begitu jugalah proses menuntut ilmu. Perlukan kesabaran serta kekuatan diri yang tinggi. Saya percaya ilmu adalah kuasa. Dengan izin, knowledge is power. Namun, kuasa ilmu seharusnya didasari pemikiran positif dalam mengendali serta memandu tabiat seseorang individu. Justru ilmu yang anak-anak perolehi seharusnya memimpin serta membimbing anda untuk menjadi seorang insan hebat yang berbudi pekerti mulia. Jadinya, bila mengerjakan sesuatu, jangan terlalu risaukan hasilnya. Sebaliknya, tumpukan kepada usaha yang harus dicurahkan. Jangan terburu-buru mendengar untuk memberi reaksi. Sebaliknya, mendengarlah untuk lebih mengerti dan memahami. Andai ditakdirkan bertemu kegagalan, janganlah dipandang sebagai sebuah kekalahan. Sebaliknya, anggaplah kegagalan itu sebahagian daripada pengajaran bermakna dalam kehidupan. Para mahasiswa watan yang dikasihi, rendah gunung, tinggi harapan, begitulah besarnya hasrat UKM untuk melihat para mahasiswa mencapai kejayaan yang cemerlang. Justru sentiasalah berusaha dan janganlah sesekali berputus asa. Perkasakan diri, baiki pribadi, sesungguhnya kejayaan yang besar seringkali terhasil daripada sebuah permulaan yang kecil. Sampai di sini saja sejenak minda pada kali ini. Saya nak ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat maju jaya buat semua pewaris watan. Serangkap pantun penutup bicara dari saya. Burung pekaka terbang ke lembah, turun hinggap di dahan gedangsa. Di menara gading, ilmu dicambah, kecemerlangan diri terus diperkasa. Sekian, terima kasih.